المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Tak ada fungsi. Tak dengar? Belakang dengar tak? Tak ada. Tak berfungsi. Tadi okey fungsi kat situ. Okay, kita baca surah Kahfi dulu lah. Ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Tak apa. Hak belakang mai depan sikit. Bagi rapat-rapat sikit. Ya, tak apa. Dia sak ada, sak tak ada. Orang tua lagu tu lah, no. Semua hujan-hujan ni disemput. Kira kita baca selawat tafrijiyah dulu lah. Mencari keberkatan, menyuntik vaksin dalam tubuh kita selepas kita masukkan surah Al-Kahf. Kemudian kita akan masukkan dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، alhamdulillah ukhuwah yang dirahmati Allah, yang diredai Allah, yang disayangi, yang sangat-sangat saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus kepada kita. Kita kembali lagi pagi ini dalam jasad yang sama, dalam dunia yang sama, dalam rumah yang sama. Terima kasih ya Allah, nikmat yang tak pernah putus dari segi keamanan, kesehatan, kemakmuran. Terima kasih ya Allah. Negara kita tak dibom, rumah kita tak hanyut. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bernafas, sedut, lepah, tak ada sekatan. Tak payah guna alat bantuan pernafasan. Dan kita terlupa, sedut lepas alhamdulillah. Sedut lepas alhamdulillah. Kita terlupa nak mengucap syukur pada setiap kali kita alhamdulillah. 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 Itulah yang diucapkan oleh binatang, no? Setiap kali dia sedut nafas lepas. Sedut nafas lepas. Sedut nafas lepas. Binatang hidup dengan zikrullah, mensyukuri nikmat Allah pada setiap udara yang disedut masuk dalam paru-paru. Kita ni kita terlupa. Pasal apa? Sedap-sedap dah bernafas kan? Itu nikmat paling besar ni. Bila mana kita nak rasa nikmat ni hilang, waktu kita sesak nafas, aku nafas tak lepas. Tercengat. Tapi bila dah boleh biasa, terlupa nak bersyukur. Antara nikmat Allah yang kita terlupa mensyukuri, iaitu setiap kali nafas disedut dan dapat dilepas. Ada yang sedut lepas tak boleh dah. Ada yang lepas sedut tak boleh dah. Kalau yang lepas tu sedut tak boleh dah tu, habis umur dah lah. Yang dia kata menghembuskan nafas yang terakhir. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dekat kita, nak sedut bila pun tak apa, nak lepas bila pun tak apa. Cuma beza dia, ada di kalangan kita nafas pendek-pendek. Betul tak? Kan? Bila mengaji tu, macam saya, nafas saya pendek tau. Nafas pendek, seketuk tu. Ada yang nafas dia panjang, subhanallah. Sampai berpuluh-puluh harakat dia boleh bawa. Kalau kita tengok orang yang duk musabaqah tilawah Al-Quran tu, Masya Allah. Dia boleh pi lagi Hajjah Syarifah Kasih, hebat suara dia dah lah lantang, mempunyai nafas yang begitu panjang. Kita pendek pun bersyukur. Tak apa hebat pula. Nama pun tua-tua. Tak apa.
Janji saya boleh bersuara. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullah ala kulli dzam. Nah, kita bersyukur di atas apa kejadian, apa keadaan, dan kita minta ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Baik, hari ini kita akan sambung tafsiran kita daripada surah An-Nisa ayat yang ke-76. Masih lagi dalam perbicaraan tentang peperangan yang diharuskan dalam Islam. Bukan dia nak suruh kita pergi berperang, tapi ada jalur ataupun ada garis panduan dalam membentuk satu-satu peperangan di dalam Islam. Baik, kita baca ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'asy syaitan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Maksudnya orang-orang yang beriman berperanglah mereka pada jalan Allah. Tetapi orang-orang yang kafir berperang mereka pada jalan taghut, maka perangilah olehmu pengikut-pengikut syaitan itu. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Okey, ayat ini diturunkan yakni pada ketika mana peperangan Uhud, satu peperangan yang besar dalam sejarah Islam yang dihadiri oleh Nabi SAW bersama para sahabat yang lain. Berlaku pada tahun 5 Hijrah pada bulan Syawal. Berlaku pada tahun 5 Hijrah pada bulan Syawal, yang mana baginda SAW berperang kerana menegakkan agama Islam. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman itu berperang mereka pada jalan Allah kerana Allah. Sebab Nabi ni bila dia nak ajak orang masuk kepada agama Allah, mula-mula dia akan bagi dakwah. Dia akan bagi dakwah, ajak mereka, marilah kita beriman kepada Allah, tegakkanlah akidah kita, janganlah kamu menyembah benda-benda yang taghut. Kita dah belajar awal-awal itu apa dia taghut, iaitu sesuatu yang khurafat, syaitan, iblis, itu adalah taghut. Jadi Nabi ajaklah, tinggalkanlah perkara-perkara yang taghut. Di antara benda-benda taghut yang dilakukan oleh puak-puak jahiliah ketika zaman Rasulullah dulu, mereka akan letak anak panah. Bagi letak anak panah, salah satu daripada anak panah tu, mereka akan kepak bagi pendek. Yang lain sama panjang. Kemudian dicabut. Siapa yang dapat paling pendek, siapa yang dapat paling pendek di antara mereka, wajib dikorbankan nyawanya pada ketika itu. Walaupun kamu tu tak buat salah apa. Sebab apa? Dewa memerlukan pengorbanan. Kalau tidak, hujan takkan turun. Tumbuh-tumbuhan takkan berbuah. Gandum takkan berbuah. Jadi setiap tahun perlu ada pengorbanan. Dan biasanya setiap kali nak cabut tombak ataupun anak panah yang pendek itu, mereka akan panggil kaum perempuan semua. Kaum perempuan ketika itu memang dizalimi. Jadi bila cabut, nasiblah dapat dekat anak perempuan siapakah, dekat isteri siapakah, dekat mak siapakah, nasiblah. Bila mai nak cabut anak panah tu, dia panggil orang perempuan je. Orang lelaki tak payah. Sebab katanya dewa-dewa mereka memerlukan pengorbanan di kalangan kaum perempuan. Dewa yang menjaga kekayaan adalah dewa lelaki, dia mau perempuan. Ni jahiliah. Dia pandai mereka cerita. Bila Rasulullah hadir, membawa hidayah, membawa petunjuk daripada Allah, membasmi kejahilan. Jadi Rasulullah perangilah kepercayaan seperti ini. Ajak mereka kepada akidah yang lebih baik. Itu yang kata mereka ni masih mempercayai taghut.
Otak mereka tu masih lagi dalam penguasaan Taghut, yang ni mempercayai yang karut marut. Bila Rasulullah ajak mereka meninggalkan kepercayaan nenek moyang ni, pakak marah. Pakak marah. Yang satu ketika dulu, masyarakat Melayu kita ni satu ketika dulu pun macam tu lah. Dulu kalau kata mengaji lagu kita ni, guru tak boleh duduk atas meja, anak murid tak boleh duduk atas meja, atas kerusi. Bila ada meja lagu ni dianggap sebagai kurang ajarnya. Kalau kata guru ada kitab, anak murid tak boleh ada kitab. Pasal apa? Pasal melawan tok guru. Pula ada. Ya? Bila mai ajaran yang terkini, kena ada kitab. Kalau saya suka orang ada kitab. Boleh rujuk, boleh tengok, nampak kesalahan saya, boleh tegur kesilapan saya. Ni tok guru je ada kitab, dia pemohon, nak orang tak tahu apa. Ngah, dia pemohon. Jadi kalau saya tersilap, ada yang menegur. Sebab saya tahu yang duduk di hadapan saya ni bukan calang-calang orang hebat. Jadi bila masa mula-mula dulu nak main, bertahan tu duduk melawan Tok Guru lah. Orang bawa kitab, dia bawa kitab. Susah dulu nak. Waktu mula-mula Islam nak masuk. Jadi apatah lagi Rasulullah yang memang lahir di tengah masyarakat jahiliah ni. Sampailah bila Nabi berpindah ke Madinah, dia kacau. Itu yang berlaku peperangan pertama bila Nabi duduk di Madinah, Badar. Kemudian bila dah yang terbunuh di dalam peperangan Badar itu Abu Jahal kan. Tak puas hati. Rabi'ah pun terbunuh. Mai pula balas dendam pada peperangan Uhud. Dan ayat ini nak cerita tentang perangai orang-orang kafir Quraisy di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini kita tahu dia merakamkan seramai 3,000 jumlah tentera musyrikin Quraisy, 1,000 di kalangan tentera muslimin. Itu pun setelah dihasut oleh ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubay, 300 lari balik. Dahlah 1,000 saja nak lawan 3,000. Tetapi dalam tempoh persediaan nak kelak pergi berperang tu, 300 lari patah balik. Macam-macam alasan apa bagi dekat Rasulullah. Jadi kalau macam kita rasa kita dah tak cukup orang lah. Hang buat perangai jahat pula wahai Abdullah bin Ubay. Hasut. Tak jadi, kami tak jadi, kami tak mau pergi. Nah lah Muhammad, hang pakailah baju besi kami. Nah lah Muhammad, hang pakai perisai aku. Itu yang kata di dalam peperangan Uhud, Rasulullah pakai 2 lapis baju besi. Dia pakai 2 lapis. Berat tak? Berat. Kita pakai baju hak yang jenis kain kasak tu, kalau tengah panas apa jadi? Allahu Akbar. Punya hangat kan? Kita kata, kain ni hangat lah, tak sedap pakai. Jangan kata kan? Kain tu kita pakai. Rasulullah pakai baju besi. Tengah panas terik tu. Dalam peperangan tersebut, tengah panas. Bayangkan, pasal apa? Untuk menegakkan agama Islam. Itu yang Allah Ta'ala puji. Orang-orang Islam ni, dia berperang di jalan Allah kerana Allah. Sementara orang kafir, dia kerana Taghut je lah. Kerana syaitan, kerana iblis. Dia pun nak balas dendam. Tu yang main 3,000. Dengar serta. Abdullah bin Ubay berjaya melumpuhkan semangat di kalangan tentera-tentera muslimin. Maka patah balik 300 orang. Jadi Muhammad dah lemah. Sebab 700 nak lawan dengan 3,000. Pada pemikiran logik hukum akal kita amatlah tak padan. Betul tak? Tak padan sangat. 700 nak lawan dengan 3,000 orang. Tapi Rasulullah tu i'tiqad, keyakinan, mujahadah dia kuat. Dia tiup semangat jihad pada hati tentera-tentera muslimin. Di antaranya ayat ni lah. Kita berperang di jalan Allah kerana Allah. Mereka mai walaupun 3,000 orang. Mereka berada di atas jalan Taghut. Apa dia jalan Taghut? Jalan syaitan. Jalan syaitan. Ketahuilah sahabat-sahabat sekalian. Syaitan takkan pernah menang. Kerana Allah itu lebih
kuat yakin dengan kekuatan Allah. Ayat ni dia berbentuk peperangan fizikal, tapi kita boleh gunakan untuk peperangan dalaman kita. Waktu kita duk perang dengan nafsu, katakan kepada diri kita, nafsu aku ni sebenarnya dia tak ada apa. Dia tak kuat pun. Kalau iman aku kuat, lawan dia. Lawan dia. Kita kena lawan. Kita sakit, sakit. Demam. Orang biasanya kalau demam panas, dia paling takut kena ayak kan. Apa kalau hujan-hujan macam ni, sekarang ni musim demam, sekarang musim sakit. Bukan sekarang lah, bila pun sakit lah, Doktor kita ni akhir-akhir zaman ni, lepas satu-satu, lepas satu-satu kan. Tapi kalau Al-Humiyah ni sakit demam panas. Dia paling sakit kalau kena ayak. Tambah kalau hujan macam ni, sakitnya, ya Allah, tak tahu nak abang. Rasulullah ajar kita, kalau demam panas, lawan dia dengan air, ayam, kata orang Pulau Pinang. Lawan dia dengan ayam. Mandi. Dia paling tak mau mandi lah, mandi. Dan waktu yang terbaik, iaitu ketika selepas terbenam matahari. Lepas waktu maghrib. Atau yang paling baik, atas daripada pukul 12. Tangkap bagi mandi. Ubat terbaik untuk orang demam panas. Kalau kata Rasulullah ni dia atas daripada tengah malam. Cantik. Kalau kita mandi apa tengah malam, kembang orat lah, sakit dada lah, sejuk dada lah. Sebenarnya tu penawar tau waktu tu lah. Okey. Kalau orang tua-tua tu dia nanti bagi mandi lah dengan ayak daun rambutan lah. Kan? Dengan ayak asam jawa lah. Dia nak bagi sejuk badan. Jadi kata nafsu di dalam diri dia abang. Hang sakit. Tak usahlah. Nak ambil ayat semayang pun tak boleh. Hang sakit. Hang nak semayang pun tak boleh. Tak apa nanti. Baik kata. Kepala hang pening. Hang nak rokok tak boleh. Tak apa nanti. Baik esok ni. Kata. Itulah nafsu. Turut yang ada dalam diri kita. Okey. Keimanan. Mujahadah. Lawan. Lawan juga. Sakit macam mana pun lawan. Solat adalah wajib. Perlu aku tegakkan. Pihak nak lawan hak dalam tu kadang-kadang kalah. Tak boleh lah. Nak bangkit pun tak boleh pening. Bangkit duduk, tidak balik. Bangkit duduk, tidak balik. Kalah. Macam mana lah nak berperang fizikal. Dengan nafsu pun kita kalah. Dah angkat bendera putih dah awal-awal. Kita kembali balik kepada sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi bagi Allah Ta'ala kata mereka ni bila dah berperang dengan kerana tahun ini faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah olehmu pengikut-pengikut syaitan tu. Jadi jangan takut, kata Allah. Lawan. Dia tu adalah pengikut syaitan. Bahkan kalau dalam diri kita tu syaitan. Yang ada dalam diri kita ni syaitan. Itu yang kadang-kadang kita duduk sendirian, kita dengar sampai yang bukan-bukan bunyi. Kita dengar macam bunyi ada sesuatu di bilik sebelah. Habis sangat kalau rumah tingkat bunyi dalam sini. Kalau ada orang dia tak bunyi pun macam tu. Tapi bila duduk seorang, mulalah dia nak dengar macam-macam. Dia nak rasa takut. Ini sebenarnya syaitan. Peranan yang dia main amat dahsyat. Kadang dengar macam orang duk main retuk rumah. Bagi salam. Macam-macam permainan. Kita hadut seorang-seorang ni, mulalah nak gempak diri sendiri. Pandang ke atas, pandang ke bawah, ke kiri, ke kanan. Takut, semakin takut. Tak payah pergi ke mana. Syaitan. Perangilah kata Allah. Lawan dia. Awal-awal sekali abang kat diri kita. Nak takut apa? Aku nak mati dalam lahat esok, nak duduk sorang-sorang. Gelap gelita. Sorang je aku nak duduk. Dia pun tak hantar mana-mana teman. Dia tak pasang lampu mas biji pun. Punya kaya lah duduk di dunia ni. Rumah dia ada 80 biji lampu. Ruang tamu saja ada 10 biji. Mati-mati dia tak hantar toslet ke mahal. Jadilah letak di tepi. Kok aku terjaga boleh juga nak buka. Boleh bekai. Pesan kat anak. Bubur bateri bagi banyak-banyak sikit buat bekai kat mak di sana. Mak bangkit esok
Dah dikatakan roh akan masuk sampai pada pusat memanggil, boleh buat cerita selek dulu. Tak ada, itu bukan wasiatnya. Nah? Itu bukan wasiatnya. Kita pula orang Islam. Orang Islam ni dia alim. Maksud dia alim, dia tahu. Tak ada dah harta dunia yang boleh digunakan apabila kita dah mati. Apa tak boleh guna dah. Melengkap amal je. Ha? Bubuhlah spotlight dalam kubur pun. Ha? Pesan belakang anak, malam buka. Jangan tutup terus. Pasal dalam tanah gelap gelita. Jangan tutup. Duit mak banyak, bayar bil. Ada orang pesan tu? Raja pun dia tak pesan tu. Punya ramai lah dayang-dayang inang pengasuh dia. Pengawal-pengawal dia punya ramai. Pun dia tak berani nak pesan. Buka dekat beta lampu. Spotlight bawah 4. Siang malam bagi petang. Orang buka kat atas dulu, orang buka lah. Bawah pun tak buka. Nah? Pasal apa? Pasal kita ni alim. Kita tahu. Tidak ada satu pun harta dunia yang boleh kita gunakan apabila kita dah mati. Melainkan amalan semata-mata. Tapi bagi orang yang mempercayai Tauhid, tu yang dia duk bawa segala bekal tu. Bawa yang tu, bawa biji-benih, bawa cangkui. Nah, dia bawa macam-macam. Bawa orang gaji. Nah, bawa kasut. Bawa duit ni koyak dalam biji mata ni, bubuh duit. No? Pasal apa? Tambang nak pergi ke syurga. Daripada alam barzah ni, nak pergi ke syurga tu melintasi satu tasik. Tasik ni macam kita orang Islam, Rasulullah SAW kita lintas sirat. Siratul mustaqim. Depa ada tasik. Jadi siapa yang bawa duit dalam mata tu adalah tambang nak bagi dekat penambang tu. Bolehlah nak kapal tu lintas pergi ke syurga. Orang Islam ni dia alim. Kenapa Islam itu alim? Sebab dia berani berlawan dengan nafsu dia yang jahil. Kita dah dapat pemohong semua ni. Semua ni dusta. Tu. Ayat ni kita nampak berbentuk perang. Rupanya bukan sekadar perang dengan musuh yang nyata, tapi perang dengan musuh yang tersembunyi. Kita ni dah ada musuh dalam diri kita punya banyak. Kalau nampak tu boleh bunuh hari-hari. Macam kita bunuh nyamuk tu. Bubuh penampak. Jahat sikit bubuh penampak. Gigit ke sikit bubuh penampak. Tapi pasal tak nampak dia punya gigit, kita hari-hari dia punya gigit. Tapi pasal dah kita tak nampak. Okey. Kembali kepada cerita Rasulullah ni. Jadi bila dia baca ayat ni, satu semangat mai. Kita berperang di jalan Allah kerana Allah. Depa kerana Tauhid. Jadi dia kata, wali depa, wakil depa, pelindung mereka syaitan. Innaka ada syaitan kana dha'ifa. Kata Allah, sedangkan syaitan tu lemah. Syaitan ni dia tak boleh buat apa. Sungguh, kata syaitan, aku ni memang tak boleh buat apa. Kerja syaitan bisik je dekat kita, no? Tapi kerana bisikkan tu, tindakan kita jadi di luar kawalan. Kan baru-baru ni dekat-dekat nak raya haji. Yang cerita seorang bapa, dia sembelih anak isteri dia kan. Dia bunuh anak isteri dia. Semua kawan-kawan dia pakat kata, dia tu punya baik lah. Paling baik di kalangan sahabat. Paling bagus. Sembahyang tepat pada waktunya. Tapi pasal apa dia jadi macam tu? Orang ni tak banyak cakap. Mulut tak bagi sakit hati orang. Selalu belanja orang makan minum. Tengok-tengok. Dia bunuh anak isteri dia. Bukan dia kata, anak tu ramai seorang tu je. No? Baru jugalah kahwin. Anak sulung kot. Pasal apa dia bunuh? Bisikkan. Bisikkan syaitan. Dia baik. Katanya stres. Tak pandai menguruskan stres. Kalau dalam bahasa lah ni dia panggil stres lah. Kalau di sisi Allah, di sisi Rasulullah dia dipanggil syaitan. Bisikkan. Hutang banyak mungkin. Tekanan daripada anak isteri. Bagi bunuh bang bagi matilah. Senang. Dia pun ingat dengan dia pun mati. Sebab tu lepas-lepas dia buat tu,
dia dalam keadaan berbogel naik motosikal tu, kita tak boleh nak salahkan diri dia sebabnya kita tak tahu apa yang berlaku kepada dia tu. Kita tak tahu. Tapi dia kalah pada bisikan. Tu syaitan kata, aku ni tak kuat sebenarnya. Aku hanya boleh berbisik. Suara dia pun tak ada, syaitan ni bisikkan saja. Kalau dia duduk rekah kita pompang-pompang lagu ni, tak apa. Tapi dia tak ada suara pun. Hanya bisikkan dalam hati. Tu yang orang boleh buat macam-macam. Boleh membunuh, boleh berzina, boleh memfitnah dan sebagainya hanya kerana bisikkan. Syaitan ni sebenarnya dia lemah. Kekuatan kita adalah daripada Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Pejam mata dia main. Kadang-kadang orang kata rasa macam nak masuk hantu. Duduk fikir yang bukan-bukan. Ya aku tak boleh aku geram. Duduk sabar aja ni. Istighfar. Istighfar itu kekuatan kita. Habis sangat. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Cari kekuatan iman. Nak bagi kuat balik. Sebab syaitan tu dia akan lemah. Makin lemah. Makin lemah. Makin lemah. Hilanglah bisikan. Benda orang bisik ya kau. Bukan dia suruh. Bukan dia perintah. Bukan dia cengkah. Dia bisik saja. Itu yang Allah Ta'ala kata. Dia lemah sebenarnya. Tapi kita bagi kekuatan apabila kita mengikut daripada bisikan dia. Orang main bisik pelan-pelan kat hang pun hang dengar. Ni aku punya duit belecak kat hang abang. Macam kita lah. Anak kita didik di rumah, kita punya cakap kat dia daripada perkataan yang paling-paling halus, paling cantik, sampai hal-hal yang paling derah. Jerekah ni macam nak lekang di dinding-dinding. Dia tak dengar. Dia pergi sekolah, dia balik main abang. Cikgu dia kata lagu ni, aku dah kata kat hang berpuluh kali dah. Katalah hak yang orang kata, tak apalah. Cikgu tu. Lala sekali kata, kawan dia. Dia main masuk kawan tu, tengoklah kawan nak lagu mana. Kalau kawan nak yang jenis lagu Torut tu, ikutlah dia pada Torut. Ni yang orang yang penagih kesian kat mereka nak. Penagih ni kesian kalau kita tengok. Punya masuk pusat lah, masuk keluar. Orang tak bagi motivasi ke dalam tu, punya bagi motivasi lah. Duit kerajaan ni habis bilion, no? Punya nak berubat penagih-penagih ni. Kalau dalam 1000 masuk tu seorang je keluar yang betul-betul sedap. Lagi 999 tu dia menagih semula. Tangkap bubuh pula. Makan, berak, tidur, mangkit, semua kerajaan tanggung. Tu pula dia. Keluar, dia buat pula. Dia kalah pada bisikan. Dia kalah pada sahabat. Hak yang mak tu, kalau ada mak, untunglah penagih tu. Mak tu punya nasihat lah, jangan buat dah nak. Cik jangan buat dah, mak sayang kat angal, sayang lah kat aku berlagi pun. Ada aku kisah. Dia remeh cari mak, minta duit mak tak bagi, bunuh pula mak. Bisikkan. Ni syaitan yang kata, aku lemah, aku tak boleh buat apa. Aku hanya boleh bisik. Tetapi manusia itu boleh kalah dengan bisikan syaitan. Sahabat-sahabat ni dia pun kuat. Bila dengar betul, syaitan lemah. Kita walaupun 700, kita boleh bangkit. Kita boleh bangkit menghancurkan puak-puak Torut ini. Jadi Allah Ta'ala sambung ayat 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu, dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat,
Akan tetapi tak kala diperintahkan kepada mereka berperang, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah, atau lebih takut lagi, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa diperintahkan kepada kami berperang? Mengapa tidak engkau biarkan kami sehingga ajal kami yang hampir? Katakanlah, benda dunia hanya sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi barang siapa yang takwa, dan tidaklah kamu akan diinayai sedikit pun. Baik, kita kembali kepada cerita perang Uhud. Cerita ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yang mana bila Rasulullah dah bawa 1,000 orang pergi, 300 lari patah balik. Bila 300 lari patah balik, Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, alam tara ilal ladzi, hang tak tengok ke? Maksud dia, cuba hang tengok. Bila disebut alam tara ilal ladzi ni, Allah Ta'ala nak tarik perhatian Rasulullah. Rasulullah nak tarik perhatian kita semua. Cuba hampa pakat-pakat tengok. Macam itulah. Alam ni maksud, hang tak tengok ke? Kalau dalam bahasa yang boleh kita faham, cuba kita pakat-pakat tengok. Apa dia? Allah Ta'ala nak ajar kita tengok ni. Ketika mana dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dan dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat. Waktu mula-mula Rasulullah sampai ke bumi Madinah, Rasulullah berdakwah. Suruh mereka semua, tahan tangan-tangan kamu, jangan berperang. Sebab waktu Rasulullah sampai di Madinah ni, puak Yahudi sedang memerangi puak-puak Ansar Madinah. Jadi Rasulullah hadir dengan mendamaikan dua puak yang berperang ni. Lalu diberikan kebebasan kepada orang Yahudi untuk terus beramal dengan agama Yahudi. Orang musyrikin, Rasulullah bagi kebebasan untuk beramal dengan musyriknya. Dan orang Islam, Rasulullah tahan tangan-tangan mereka. Suruh buat apa? Suruh sembahyang, suruh berzakat dan sebagainya. Rasulullah ajak macam tu. Dalam pengajaran pendidikan yang diberi oleh baginda Nabi SAW, Islam ditindas, Islam dihimpit. Maka keluarlah ayat Al-Quran yang kita baca awal tadi, suruh berperang. Bila suruh berperang, 300 yang dihasut oleh Abdullah bin Ubay ni, Abdullah bin Ubay kata, awaklah Allah Ta'ala ni suruh kita keluar pergi berperang. Dah elok dah kita duduk aman-aman. Pasal apa nak kena pergi perang? Tak bolehkah kami duduk di rumah kami aman-aman dengan keluarga kami? Madinah ni dah aman. Walhal 3,000 dah berjalan main. Jadi Rasulullah ni ajak semua para muslimin dan juga orang-orang Yahudi ni ikutlah sama dalam perjuangan ni. Kita tak ramai. Kelengkapan perang tak cukup. Boleh tak kalau kata kita tak berperang? Pasal apalah Allah Ta'ala suruh berperang? Marah dekat ayat yang suruh berperang ni. Allah Ta'ala suruh keluar dengan sebab Islam sedang ditindas. Agama Allah diperkotak-katikkan. Rasulullah dihina. Allah Ta'ala dihina. Islam dipijak. Kita kena bangkit, kata Rasulullah. Tak apa. Biar kami nak duduk dalam suasana yang lebih aman, damai. Tak maulah. Kami takut. Sekejap lagi kami mati. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Mereka takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Bila diceritakan waktu baginda sallallahu alaihi wasallam ni duduk dalam peperangan Uhud, dalam perang Uhud ni, yang Nabi marah sangat, kan Nabi ada pesan, jangan turun daripada bukit. Hampa tetaplah 50 orang pasukan pemanah yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengetuai pemanah duduk di atas bukit. Jangan turun, kata Nabi. Siapa pun jangan turun. Duduklah di atas tu. Sekalipun hampa tengok jasad-jasad kaum muslimin ini dipagut oleh burung. Jangan turun, jangan tinggal. Tapi oleh kerana terlalu lama lapar dan dahaga, tentera musyrikin dah kalah. Lepas tu berperang sebab balas dendam je. Lepas turun, nampak di depan mata kan, Jabal Rumah tak tinggi mana kan? Di Bukit Uhud kan di tengah
Tu ada Jabal Rumat yang orang suka naik tu. Tak tinggi mana. Jadi dia turun. Bila dia turun, diserang hendak. Rasulullah ketika tu ada di kaki bukit Uhud. Di kaki di bukit Jabal Rumat tu. Nah? Jadi dia Rasulullah diserang hendak. Habis tentera muslimin bakal mati. Yang tinggal hanya 2 orang sahabat yang cuba menjadi benteng atau perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ni Sayyidina Hamzah dah pun syahid, dibunuh oleh Hindun. Kan yang kata dia belah dada, dia nak makan jantung tu. Waktu ni Sayyidina Hamzah dah kenal. Apa yang buat dia? Wahsi yang diupah. Rasulullah heran, selalunya saudara dia nanti datang membentengi Rasulullah. Tapi hari tu tak ada. Hanya ada 2 orang sahabat, 2 orang tu yang boleh main. Hal lain masing-masing, 2 berperang. Bayangkanlah mereka terlampau sedikit. Bila Rasulullah duduk di tengah, dikirakan jumlah tentera-tentera musyrikin nampak Muhammad tinggal seorang. Tiba-tiba bangkit 2 orang kawan. 2 orang sahabat lagi. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya kata dia tak turun dari bukit tu. Seorang lagi, Talhah bin Ubaidillah. Yang saya cerita, ada 20 Talhah bin Ubaidillah tu. Jadi, mereka lah yang jaga Rasulullah di kanan dan kiri, depan dan belakang. Sementara, tentera-tentera musyrikin yang masuk, dia main 5 kot depan. Dia main 3 kot belakang. Dia main 6 kot kiri. Dia main 12 orang. Bayangkan. Bermula dengan 5. Lepas tu 3 dah 8. Kemudian 6 dah 14. Kemudian campur lagi 12. 14 campur 12 26. 26 orang lawan dengan 3 orang. Kata nak tiba-tiba dalam 26 orang itu ada musuh-musuh yang memang nak balas dendam sebab bapa dia mati. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni dia main-main daripada arah atas. Dia lompat daripada kuda dia hentak kepala Nabi SAW dengan batu yang besar. Dia hentak sehingga menyebabkan Nabi kan saya kata dia pakai 2 lapis topi besi. Topi tu pecah, tikam kepala Nabi berdarah. Darah daripada kepala tu masuk dalam mata Nabi. Rupanya darah ni bila dia masuk dalam mata dia pedih. Menyebabkan Nabi tak nampak. Kita kata kelam seketika. Jadi 2 orang sahabat ni lah yang duk keliling Nabi. Kalau kita kata tak menang kampung lah. Kalau hukum akal kita, kalah. Habis 3 lawan 26 kalah. Lepas tu Utbah bin Rabi'ah dapat dikalahkan ketika tu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia main seorang lagi. Abdullah bin Syihab. Abdullah bin Syihab. Abdullah bin Syihab ni dia di antara yang melukai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil batu, dia baling. Dia pun hampir tak boleh ada 2 orang sahabat ni yang begitu hebat. Dia baling baginda sallallahu alaihi wasallam kena betul-betul pada bahagian mulut Nabi, menyebabkan gigi bawah Nabi, gigi bawah sebelah kanan patah. Darah keluar merambu-rambu. Menyaksikan sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam disakiti, berlaku pertumpahan darah yang amat sangat. Bila sahabat tengok dia bagi Rasulullah luka parah, dia pun bunuh, dapat ditewaskan. Dalam ramai-ramai 26 tu ada lagi seorang. Ini dengar betul-betul nama dia. Kena ingat nama dia ni. Yang nama ni akan dipanggil di padang mahsyar nanti. Abdullah bin Qami'ah. Tulis nama. Abdullah bin Qami'ah. Kok tak pernah dengar? Pernah dengar? Abdullah tu dah pernah kan? Qami'ah. Naija Qami'ah.
dalam bahasa Rumi saya tak reti. Dalam bahasa Jawinya qaf mim ya ain ha. Qaf mim ya ain ha. Kalau nak eja Rumi dia Q A M I A, lepas tu buatlah koma ada atas tu A H. Nah, o mi ah. O mi ah. Abdullah tu nama Islam tidak? Hamba Allah. Nah, dia kata bila dia menghadap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, hang ingat nama aku. Hang jangan lupa nama aku. Hari ni aku nak bunuh hang mati. Akulah Abdullah bin Qami'ah." Kita jumpa hari ni. Nah, dia bagi dengan hulu pedang dia kepada tepat mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan perisai yang menutup muka Nabi itu patah, lantas menikam terus pipi kanan Nabi. Besi tu tikam pipi Nabi. Nah, punya dahsyat yang berlaku. Tahu tak Nabi ni bila habis perang, sahabat buka topi. Bayangkan kepala yang luka parah, topi besi dia yang patah, tikam. Kalau kita kena tikam paku nak cabut, subhanallah. Sakit. Rasulullah ni sahabat dia buka satu selapis-selapis. Nampaklah gigi baginda yang dah patah. Nah, pipi baginda yang luka, kepala baginda yang tertusuk besi. Itu yang dikatakan Sa'id bin Zaid ni cabut besi yang tertusuk di kepala Rasulullah menggunakan gigi. Dia tarik dengan gigi dia. Rasulullah kata, kenapa tak tarik dengan tangan? Dia kata, bila aku tarik dengan gigi, bila gigi aku sakit, aku berhenti. Bila gigi aku sakit, aku berhenti. Tapi bila aku tarik dengan tangan, aku tak merasa kesakitan. Dia nak rasa sakit macam Rasulullah sakit. Jadi dia cabut dengan gigi, dia tarik dengan gigi dia sakit, dia berhenti saat. Dia tarik pula dengan gigi dia rasa sakit, dia berhenti. Rasulullah kata lebih cepat dia keluar, lebih cepat hilang rasa sakit tu. Macam kita, kalau dia terpedor-pedor tu sakit kan, tali rentak, sedah aja. Jadi Sa'id bin Zaid dia tak boleh buat macam tu. Dia kata dekat Rasulullah, aku sayang sungguh-sungguh, kesakitanmu adalah kesakitan aku juga. Tak ada, Rasulullah ni lepas habis dia buka helmet dia, kita panggil helmet lah dah. Jumpalah segala kecederaan-kecederaan yang terdapat pada jasad baginda. Bau Nabi yang dihentak, menyebabkan baginda sakit sampai sebulan sakit bau ni. Punyalah susah Nabi nak tegakkan agama Islam. Pun begitu, walaupun tinggal 70 orang, 700 orang, menang dah, Islam menang. Syahid 70 orang. Kira okey lah. 700, mati 70 saja. Bermakna 630 lagi, selamat. Betul tak? Nak lawan dengan 3,000 tu. Tapi mereka berjaya. Walaupun pusingan pertama, menang. Kedua, kalah. Ketiga, menang balik. Dalam jumlah yang semakin menipis. Kenapa? Tak ada kenapa. Akhirnya menang. Nabi naik ke atas Jabal Uhud. Nabi naik atas Jabal Uhud. Uhud bergegak. Bergegak Uhud ni. Suka nak sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu naik atas belakang dia ni Muhammad. Rasulullah kata, diamlah wahai Uhud. Diamlah wahai Uhud. Sebab orang-orang kafir yang ada di medan pertempuran Uhud ni, semua berlaku gerak gempa kau. Rupanya Uhud ni macam nak bersorak gembira yang nak di atas belakang dia adalah Muhammad. Jadi dia pun nak sembunyi Rasulullah secara sembunyi. Jangan bagi orang tahu. Rasulullah mai dulu, penyorok dia ada satu gua dalam Uhud. Rupanya dia nak seronok, dia tak tahu apa. Itu yang kata Rasulullah, diamlah. Disaksikan oleh para sahabat yang bersama-sama ada. Itu tu. Dan apabila dibuka pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam, ditemuilah luka kaki Nabi, luka kaki Nabi, patah gigi Nabi, kepala Nabi luka, pipi Nabi tembus. Tak ada Nabi buat apa. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunkanlah kamu aku, ampunkanlah mereka, sesungguhnya mereka tak tahu
bahawasanya Islam itu benar. Dia ya Allah ampunkanlah mereka. Sebab turun malaikat Jibril ketika mana Nabi sedang dirawat. Jibril kata, akan kupanggil nama-nama mereka di mahsyar nanti. Di antaranya Abdullah bin Qami'ah akan kupanggil. Nabi berdoa kepada Allah, jangan buat dia lagi. Dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu Islam itu benar. Dia masih lagi ikut bisikan Taurut dalam diri dia. Tengok Nabi sampai orang buat macam tu dekat dia, pun dia minta ampun lagi. Kalau kita ni bukanlah orang buat apa no, sikit dia punya kerana, kan? Kita simpan lama-lama. Dah aku tak mahu kawan dengan sampai bila-bila. Sampai bila-bila pula abang. Dia tu buat apa dekat dia curi kasut aku. Curi kasut saja kot. Dia tak pukul pun. Ingat dulu-dulu kecil-kecil suka main terbih. Tahu kan terbih? Orang lain panggil lestik. Budak-budak lah ni saya rasa tak kenal dah tentang tu. No? Kita dulu buat sendiri kan. Jumpa cabang-cabang cantik tu asah lah. Asah-asah. Pagi jadi putih tak. Pergilah beli getah. Buatlah terbih. Main perang-perang. Masa tu tak kira jantan Cina main sekopa je. No? Dia kan ada musim permainan. Main musim terbih punya terbih lah. Bujak lah kita rumah dulu. Tingkat tak cermin lagu lah ni. No? Terbih bila atap. Habis sangat atap dia. Kita benam batu tu dalam tu. Dulu tak guna batu. Guna buah bombat. Tapi kalau kena, ya Allah, berdamak jugalah. Saya memanjang kena. Kena ni sampai bengkak tentang ni. Aku tak kawan dengan hang sampai mati. Aku tak kawan. Boleh masa hang terbih orang tadi, hang sedap. Bila orang bagi ke hang, aku tak kawan dengan hang sampai mati. Tak lagi dia pergi pula. Dia balik main dia sapu. Masa tu bukannya ada minyak angin pun. Minyak gas yang diceluk sikit, minyak gas dia sapu. Tak dia pula. Tak dia pula. Lala sekali mak saya kata, cuba hang sapu arang di kuali, di jubok tu. Jubok belanga tu hang sapu. Lega cepat, berdadak pun. Dah saja dia nak suruh begitu. Buat perhabis minyak gas dia. Tak, mana dia balik main teriak, dia abang dia tak berkawan dah sampai bila-bila. Tak lagi dia pergi pula. Lagu tu lah. Kena sikit kot lah. Rasulullah kita tengok dia kena macam mana. Dia kata apa? Ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka tak tahu. Baiknya Rasulullah ni. Dia kena hentam muka dia, kena bau dia, kena pipi dia, kena gigi dia patah. Yang mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah ni selepas patah gigi bawah dia di sebelah kanan, senyum makin manis. Rupanya lepas patah gigi dia sebelah kanan tu, makin manis. Tapi kalau tak ada gigi, macam saya ni, rompong makin tak elok dah. No? Tapi Rasulullah makin manis. Sa'id bin Zaid, waktu dia gigit besi yang tenggelam di dalam kepala Rasulullah, patah dua-dua gigi depan dia tu. Sampai patah gigi dia nak tarik besi tu. Kan saya kata dia tarik dengan gigi. Lagi segak. Bayangkan kita bila tak ada gigi depan tu. Kita panggil apa? Ongok kan? Masya Allah. Kecantikan tu dari Allah. Kecantikan tu dari Allah. Apalah yang ada kepada manusia. Di ayat ni Allah kata, hampa ni sebenarnya bukan takut dekat Allah pun. Hampa takut kat orang lebih. Kita ni takut kat orang tak? Kita suka takut kat orang. Kita takut orang kata apa-apa. Orang tak kata apa-apa ke? Fikirlah apa yang Allah nak kata. Kalau Allah Ta'ala kata, boleh. Walaupun orang semua akan kata tak boleh. Tapi kalau Allah kata boleh, maka boleh. Itu yang dikatakan, benda dunia ni sedikit sangat. Akhirat adalah lebih baik. Apalah sangat yang ada pada dunia ni? Sikit sangat. Kalau tak habis sangat, habis orang kata, orang menung, orang diam. Kita buat benda betul, benda baik, teruskan. Akhirat yang lebih kekal abadi.
Jadi janganlah kamu ambil pot apa yang orang nak kata atas benda yang baik. Kita tak curi pun orang. Kita tak kacau pun rumah tangga orang. Kita buat, kita bekerja, kita menghasilkan satu-satu pekerjaan kerana Allah Ta'ala. Tak apalah apa nak kata apa katalah. Janji Allah tahu. Nah, apa yang hampa kata tu tak betul. Allah tahu aku di pihak mana. Allah tahu apa yang sedang aku usahakan. Apalah sangat pada dunia yang sedikit, ganjaran dunia ni sikit. Habis sangat orang nak puji. Habis orang puji, orang keji. Itulah manusia lah. Kadang-kadang kita baik dengan dia. Depan kita dia puji kita. Belakang kita dia kutuk kita. Dapat kawan, dapat berkawan dengan orang munafik. Wala tuzlamu nafatila. Katanya, ada lebih baik bagi kamu barang siapa yang bertakwa dan tidaklah kamu akan diinaya. Sikit pun tak kena zalim, sikit pun tak kena naya. Kalaulah tindakan kita itu berdasarkan suruhan Allah. Tetapi jikalau tindakan kita itu berdasarkan suruhan manusia, benda dah elok dah nak buat, tapi pasal takut dekat orang, terus tak jadi. Tengok-tengok benda tu lagi tak jadi. Benda ni kita tengok macam ni lah. Kita nak kenduri. Kita bajet dah kan, panggilan berapa. Bajet makanan, banyak mana. Dia main satu bisikan. Tak cukup tu. Tak cukup. Han tambah lagi. Kita pun tambah. Rasa tak cukup ni. Han panggil macam mana? Dia main bisikan. Sat lagi orang nanti kata dekat hang lok tak cukup. Orang nanti cerca hang. Sampai ada cucu 10 orang kata lagi. Agak-agak lah daripada kawan tu baru nak kenduri sampai cucu 10. No? Orang kata, kita pun tambah. Tambah kebetulan musim tu musim kenduri. Kenduri banyak. No? Orang mai orang tak makan sangat orang kenyang. Mai. Dia orang tak makan sangat. Tak habis lah berlambak-lambak. Nasi ayam tak kacau lagi ada seperiuk besar. Ketika ni suruh orang ambil, pakak orang ambil dah pun tak larat nak ambil dah. Kalau ada berlambak-lambak lagi. Inilah yang kata 2 kali takut dekat orang. Sagi orang kata apa-apa. Padahal masa awal tu buat di atas bajet yang didorong, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Setiap satu keputusan minta petunjuk Allah dah. Dah betul elok dah. Mai pula, itulah aku dah kata. Bila yang hang kata, hang tak kata pun. Aku tanya hang kata, puasa macam nak kena tambah lagi. Tambah tu tambah ni. Tak habis berlambak-lambak. Tu kena hak yang tak habis. Kena hak yang habis. Pukul 2 dah selesai. Orang kata tak? Orang kata. Kok mana pun orang akan kata. Punya tak larat nak pergi beli lepas nasi kandak ni, pergi beli nasi kandak ni, lepas nasi kandak ni, pergi beli KFC, tak demam ke tuan rumah kalau beli KFC, man. Ya? Ayah orang yang pergi makan tu pun balik main habak. Kami tak ada apa, telur rebus je dengan kuah. Dengan kuah daca. Alhamdulillah ada juga kuah leca. Dengan telur rebus sedap, nasi minyak pun habis tinggal nasi putih. Lagi sedap. Tak? Tapi manusia tak pandai bersyukur. Kawan tu pula tukang bubuh api, habak. Hang mau pi awal-awal kami tadi pi semua dah. Hang lah makan habis. Dia begitu. Kalau lah kita nak ikut kehendak kata-kata manusia, kita takut nak buat apa-apa putusan. Takut sat lagi orang kata yang tu, sat lagi orang kata, cubalah tanya Allah. Cuba tanya Allah. Nak buat apa-apa keputusan, minta petunjuk daripada Allah. Sebab keputusan bila kita tak minta petunjuk daripada Allah, apa yang akan berlaku pada keputusan kita menyesal. Sebab tu istikharah ni buat kerak-kerak. Solat sunat istikharah. Jangan nanti nak kahwin berubat. Kau tak kahwin dah lah, kau tera-tera kita no. Mana nak tahu kan cantik-cantik lagi. Kalau kata orang meminang ke nak kahwin ke, baru nak belajar buat istikharah. Istikharah ini bukan adalah keputusan nak kahwin semata-mata. Istikharah adalah mencari
keputusan yang Allah redha. Okey, kita dalam dilema. Nak buat banyak mana? Nak panggilan banyak mana? Nanti saat aku nak buat istikharah. Ikut cenderung hati. Kemana arah? Kan kita ni hari-hari kena buat keputusan. Jadi selalulah bersolat dua rakaat. Minta Allah tolong bagi petunjuk dalam setiap keputusan yang kita buat. Nah, ini di antara pesanan para ulama apabila kita dalam keadaan dilema, nak ikut cakap orang ke, nak ikut cakap hati ke, nak ikut kata iman ke, nak ikut bisikan syaitan ke. Mintalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Inilah tujuan ayat perang ni. Kalau Rasulullah dulu nampaklah nyata tentera tu main. Kita tak nampak. Tapi ada dalam hati kita. Bermukim duduk sama-sama. Hidup dengan kita. Jadi wallahualam. InsyaAllah minggu depan tak ada. Di sini tak ada. Minggu depan di surau Sa'adah. Surau Sa'adah. Sana pun saya ingat saya tak pergi dah 2 tahun dah. Jadi insyaAllah lepas tu kembali balik ke sini minggu depan surau Sa'adah di ya. Abang nama tempat tu pun lupa ya. Lepas sikit daripada traffic light kat Tabung Haji tu kan. Kat situlah insyaAllah Baik, ada soalan dan nak tanya? Ya. Okey. Duha, kita mula dah buat 4 ataupun 2. Tapi saat ni kita mula dah senang, dah habis masak apa semua. Waktu ada lagi. Boleh tak kita sembahyang? Boleh kita sembahyang. Berulang-ulang kali. Kan dia sebanyak-banyak duha boleh pi sampai 8. 8. Janganlah kita buat sampai 12. Kat 8 ke? Kata tadi kita dah buat 4. Tengok-tengok ada masa lagi kita nak pergi tambah lagi 2 ke? Boleh. Sebab masih ada masa. Walaupun terputus dalam tempoh lama. Tak apa. Dia tak macam witir witir dia nak suruh terus. Dia tak macam jamak qasar jadi itulah duha. Boleh selagi ada masa dia. Kalau kata istikharah, kan tadi saya suruh buat. Kadang-kadang keputusan nak pergi ke tak pergi, buat istikharah. Nak pindah ke tak pindah. Nak kahwin ke tak kahwin, buat istikharah. Waktu terbaik, waktu duha. Waktu duha, buat sunat istikharah. Minta Allah bagilah petunjuk dalam setiap keputusan aku buat. Buat gulai ikan. Nak buat asam pedas kan nak buat gulai. Asam pedas bila sembahyang istikharah. Apa dia? Okey, ayat apa yang terbaik di dalam solat-solat sunat? Ini yang digaris pandukan oleh para ulama kita. Disuruh baca ayat yang bersifat akidah. Apa dia ayat yang bersifat akidah? 2 surah tu, Qul ya dan Qul hu. Ayat itu dia bersifat akidah, membentuk akidah kita untuk kukuh di atas agama Allah. Surah Qul ya dengan surah Qul hu. Sebab tu tak ada surah lain ke asyik Qul ya Qul hu. Sebabnya dia menguatkan akidah kita. Walaupun kita kata lah remeh surah tak ada ke surah hak mencabar sikit ke, surah Kahfi ke rakaat pertama, surah Baqarah ke rakaat pertama, Kahfi rakaat kedua. Kan? Jadi yang terbaik walaupun dia pendek tapi dia terbaik. Allah a'lam. Ya. Apa dia? Okey. Okey, baik. Kita sembahyang tahajud, tak sempat nak sembahyang witir, dah azan subuh. Jadi habis dah witir, tak boleh buat dah. Witir tak boleh buat dah. Apa berlaku pada amalan tu? Sah, insya-Allah diterima oleh Allah. Sebab kita tak sempat, bukan saja-saja kita melengah-lengahkan dia.
tak sempat, mungkin hari itu bangkit terlewat. Terlewat bangkit, jadi tak sempat kita nak buat witir. Witir itu adalah penutup bagi ibadat. Sebab tu Saidina Umar Al-Khattab dia suka buat witir selepas Isya. Dia suka buat witir, dia bimbang takut waktu pagi tu tak sempat. Sementara Saidina Abu Bakar dia suka buat pada waktu tahajud. Itu pendapat masing-masing. Jadi terpulang kepada kita. Kita kadang-kadang terlewat. Macam Kak Ilah tanya tadi kan, ini tak mengapa boleh. Dengan sebab dah masuk waktu subuh, habis dah. Tak boleh buat witir dah. Allahuakbar. Ya. Okey, kita nak buat sunat hari raya. Sebelum sunat hari raya, boleh dah buat dua? Tak boleh buat. Selepas boleh. Sebelum buat sunat hari raya, tak sunat. Bermakna bila tak sunat, kalau buat tak dapatlah pahala. Tapi bila kita masuk dalam masjid, kita boleh buat sunat tahiyatul masjid, dia bagi buat. Cuma kena tunggu sampai lepas sembahyang sunat hari raya, baru boleh kita buat sembahyang sunat duha. Tetapi dalam sunat hari raya sebenarnya dah ada duha. Sebab kita buat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri itu di dalam waktu duha. Kita dah dapat dua dalam satu. Kalau kita tak buat dah pun tak apa. Dah dikira kita dapat duha dengan kita menunaikan sunat Aidil Adha. Setengah orang dia tak faham. Dia nanti masuk-masuk tak apalah. Sembahyang lambat lagi. Mula sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu dia buat sunat duha. Lepas tu baru sunat Aidil Adha. Sebenarnya tindakan dia tu kalau kita tengok bagus dia ni. Dia jahil. Dia jahil. Jadi boleh. Terima kasih atas pertanyaan ni. Boleh kita tunaikan selepas sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Tapi sebelum tak boleh. Sebelum tak boleh. Tapi kalau tak tunaikan terus, dah duha kita dah dikira di dalam sunat Aidil Adha atau Aidil Fitri tadi. Wallahualam. Esok insyaAllah esok kat Jalan Tengah. Esok Khamis minggu kedua, bukan Jalan Tengah. Esok Batu Mau. Subhanallah. Esok Batu Mau lah. Jangan pergi Jalan Tengah, pergi jalan tepi-tepi. Tak kira kita langgar. Yang pergi Jalan Tengah lah, esok tak ada lah. Esok di Batu Mau, kita Johar. Habis saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan sambung lagi nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sahabat. Terima kasih semua. Hari ini sibuk. Terima kasih, Ustazah. Kak Syam pergi rehat, Kak Syam. Okey. Sialah, suara pun menyengang. Pergi rehat. Makan ubat, pergi klinik tak? Tak pergi makan ubat ni apa. Panadol dan juga inilah yang ubat batuk ni ada. Form nanti ambil Ustaz. Demam ke? Kak Syam. Anak, rumah Pak Ibu ada Demam ke? Ya? mana? Rumah Pak Ibu ada ya? Sidah tanya demam ke? Demam kan. Dia daripada dalam banyak hari dah demam. Tapi boleh berjalan lah kan. Sebab ya dah 3 hari tu demam tu. Bangun-bangun tu kira suara tu. Dia macam ada macam pening jugalah.